Daripada segi makna perkahwinan itu sendiri, kalau tuan-tuan tengok dia mai daripada bahasa Arab, kawin ni maksud dia gabungkan. Itu bahasa Arab daripada istilah, daripada segi bahasa dia. Kawin, gabung, cantum, kumpul, yang tu maksud dia. Dan istilah daripada segi istilah yang panjang lebar tu, saya suka kepada seorang ulama yang bernama Syekh Al-Khalidi. Dia meletakkan istilah ni, dia apa? Ada 4 benda yang nak kena faham tentang pernikahan ni. Yang pertama, yang kata penyatuan lawan jenis anak Adam ni, apa maksud dia? Secara tak langsung, dia telah menepiskan penyatuan di antara sesama jenis. Homoseksual, lesbian, kan sekarang ni orang pakat duk minta. Golongan lesbian dah minta dah untuk nak menikah perempuan dengan perempuan. Yang homoseks pun duk minta dah untuk nak menikah di antara lelaki dengan lelaki. Tapi oleh kerana hak asasi manusia yang belah barat apa semua tu, mereka tu dah bagi dah. Walaupun dalam Islam dia lawan kepada fitrah kita. Lawan fitrah. Islam dia memberikan definisi apa dia? Iaitulah lawan jenis baru boleh menikah. Kalau sama-sama jenis tak boleh menikah, tak dapat apa tuan-tuan sekalian. Laki menikah dengan laki, anak pun takkan dapat. Tapi depa ejeh juga nak bagi anak dapat juga. Tak tahulah macam mana cara depa ejeh tu. Perempuan menikah dengan perempuan, takkan nak dapat anak tuan-tuan sekalian, tak dapat. Tapi cara depa buat tu bagi dapat juga anak. Wallahu ta'ala alam apakah yang digunakan oleh mereka ni. Tapi Islam dia memberikan kepada kita satu pendekatan dan juga penjelasan yang jelas. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim surah Al-Hujurat, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kami menjadikan kamu di kalangan lelaki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan juga kami menjadikan kamu itu berkabilah-kabilah, berpuak-puak untuk kamu saling mengenali di antara satu sama lain. Apa maksud dia tuan-tuan sekalian? Kalau nak bercantum di antara dua keluarga, kalau nak bercantum di antara dua pihak, haruslah lelaki dan juga perempuan. Dan sejarah ini telah dibuktikan dalam sejarah tamadun manusia, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Adam alaihi salam dan juga dijadikan Hawa. Tuhan sebut dalam suratul Nisa, ya ayuhan nas. Tuhan kata, wahai manusia, yang kami menjadikan kamu min nafsin wahidah, daripada jiwa yang satu, seorang. Wa khalaqa minha zawjaha, dan daripada dia juga dijadikan isteri dia, pasangan dia. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan daripada dua ni lah akan terbentuk lelaki dan perempuan yang ramai. Fitrah yang Allah Ta'ala bagi kepada manusia apa tuan-tuan sekalian, kalau nak mendapatkan zuriat, nak mendapatkan anak yang ramai, tidak melalui lelaki dengan perempuan ataupun positif dengan negatif. Yang tu. Kalau lelaki dengan lelaki, tak dapat. Perempuan dengan perempuan, tak dapat. Pasal apa? Fitrah Allah Ta'ala telah jadikan dalam sejarah tamadun manusia. Dalam istilah yang saya maksudkan tadi, yang disebutkan oleh Syekh Khalidi, dia kata yang kedua, iaitulah sebuah akad. Akad ni maknanya sebuah ikatan yang menjadikan benda tu sebagai ibadat. Yang pertama tadi ni dia nak kena faham lawan jenis. Yang kedua dia nak kena faham yang kata menikah ni apa? Iaitulah ibadat. Bila sebut benda ni benda ibadat tuan-tuan sekalian, kita tahu Allah Subhanahu wa taala tujuan Tuhan jadikan kita atas dunia ni memang untuk beribadat kepada Allah. Dan salah satu saluran untuk beribadat kepada Allah tu apa? Iaitulah dengan menikah. Apabila orang yang faham tentang ibadat ni tuan-tuan sekalian sebagai satu nikah ni sebagai satu ibadat, maka sudah pastilah dia tidak akan mempersia-siakan perkahwinan itu. Kerana dia berjanji kepada Allah, berjanji kepada Nabi SAW melalui ibadat yang dia buat. Hatta dalam semayang sekalipun, kita baca dalam semayang doa iftitah kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya semayang aku,
inna salati wa nusuki, segala amal ibadatku, termasuklah ibadat perkahwinan ini juga disebut sebagai ibadat. Dan ketika mana, sebab tu yang orang duk marah tuan-tuan sekalian, bila kita buat walimatul urus, kita memasukkan unsur-unsur yang tidak sepatutnya termasuk dalam benda-benda ibadat ini, kerana boleh merosakkan ibadat. Walimatul urus itu merupakan ibadat, upaya dan upacara kita untuk kita nak sembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperkenalkan kepada orang tentang dua pasangan ini mereka telah menikah, untuk kita nak i'lankan benda tu. Tapi bila masukkan unsur-unsur yang lain, unsur-unsur yang mendatangkan maksiat kepada Allah, maka rosaklah ibadat ni. Dekat kita pun kita buh, semoga kehadiran tuan-tuan dan puan-puan di majlis kami ni menyerikan lagi dan juga memberikan keberkatan. Tapi kalau dalam majlis itu, majlis ibadat itu disertai dengan kemaksiatan, maka hilanglah nilai-nilai ibadat itu. Boleh tuan-tuan sekalian? Saya nak cerita apa kepada tuan-tuan hak nikah lama dah. Dia kata, ustaz duk main cerita apa, aku angkat kepala lutut tak larat dah tadi. Tapi dengar pergilah, dia kata dah duduk-duduk dah. Tak apalah tuan-tuan, kurang-kurang kita balik boleh duduk syarah kepada anak-anak bini kita, cucu dan sebagainya lah, anak nikah tu. Syarah dulu kat mereka. Dan yang ketiga, nikah ni juga adalah menghalalkan hubungan di antara lelaki dan perempuan. Itulah tujuan dia. Tujuan Allah Ta'ala menjadikan pernikahan ini, menghalalkan hubungan. Sebelum ni tak halal tuan-tuan sekalian. Hatta kalau dalam bab pertunangan sekalipun, yang ni lah yang perlu kita ketengahkan. Bila orang yang baru bertunang, bukan masuk halal lagi. Tetapi waktu tunang tu lah macam-macam dia dulu usung pergi mata lah. Itu masalah kita ni. Bila mai tunang kepada anak kita, siapa dia? Tunang dia. Tunang dia buat macam mana pun tak apa. Itu masalah kita sekarang ni. Yang ni kita nak jaga. Sebab tunang ni dia hanyalah umpama macam kita cop ya, macam tu aja. Tak jadi hak orang. Aku dah cop dia betul-betul, yang tu aja. Kan? Tetapi adakah dia boleh bertindak sebagai isteri? Adakah dia boleh bertindak sebagai suami? Belum lagi. Sehinggalah dihalalkan, sehinggalah akad terjadi. Halal ketika mana menikah ni apa tuan-tuan sekalian? Daripada segi kita nak lihat dia halal. Kan? Sebelum nikah tak halal lagi nak lihat pun. Lepas menikah halal. Lihatlah, nak lihat daripada pagi sampai ke malam pun tak ada masalah tuan-tuan sekalian. Lepas tu apa lagi? Daripada segi pegang, daripada segi cium, daripada segi kasih sayang, daripada segi jima, yang ni yang dimaksudkan halalnya tuan-tuan sekalian. Tetapi apa yang berlaku pada hari ini, benda tu dibuat sebelum daripada dihalalkan, tidak melalui akad yang sah dan juga tidak melalui istilah yang diberikan oleh syarak. Boleh tuan-tuan sekalian? Baik, yang seterusnya, dan ini disebut juga dalam persoalan halal ni juga, Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam diri manusia, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Ayat ni ayat apa nama dalam Al-Quran itu, Tuhan kata zuyyina lin-nas, telah dihiaskan ke atas manusia khususnya lelaki ini, hubbus syahawati minan nisa, iaitulah kemahuan kepada perempuan. Jadi cara dia macam mana? Semua orang nak kepada perempuan tuan-tuan sekalian. Yang kata lelaki ni habaq bilah siapa pun mesti mau kepada perempuan. Cuma macam mana cara dia nak menghalalkan dia? Iaitulah melalui proses perkahwinan. Baik. Dan ini dituntut oleh agama, dan juga agama meraih fitrah manusia yang memerlukan kepada pasangan. Sebab tu Allah Ta'ala kata dijadikan wa khalaqa minha zawjaha, dijadikan kepada dia pasangan-pasangan. Dalam ayat yang lain Tuhan kata apa? Litaskunu ilaiha, supaya boleh ada perasaan sakinah, ketenangan bersama-sama dengan dia. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat daripada istilah ni, yang ni kita nak kena faham. Yang keempat, menyatukan di antara dua pihak lelaki dan perempuan, serta menyatukan kedua keluarga lelaki dan perempuan. Itu maksud pernikahan yang lengkap. Sebab apa? Sebab kadang-kadang bila orang menikah ni, dia hanya nak menikah dengan anak kawan tu, tapi dalam waktu yang sama mak dengan pak dia tu dia buat tak heran ya.
Pasal tu kita kadang-kadang susah untuk kita nak masuk dengan pak mentua, dengan mak mentua. Sebab kita duk fikir nak ambil anak mak mentua yang. Kalau kita fikir nak ambil anak mak mentua, tapi tak ambil pak mentua, tak ambil mak mentua, tuan-tuan sekalian, yang tu yang jadi payah nak balik kampung, nak balik rumah mak mentua payah, nak balik rumah pak mentua payah. Pak mentua main di rumah kita ni, tanya dah ayah main ni apa hari, tuan-tuan. Ayah tu kadang-kadang dia tak tahu nak buat macam mana, dia halau kucing depan dia tu, saja halau, hui, pergi lagu tu nak bagi pak mentua dengar. Pak mentua pun duk berasa dia ni halau kucing ke halau aku. Dia main macam tu, dia tak boleh nak duduk sekali. Sedangkan benda ni diamalkan oleh Nabi SAW. Siapa dia pak mentua Nabi, tuan-tuan sekalian? Iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, pak mentua Nabi. Siapa dia pak mentua Nabi? Sayyidina Umar Al-Khattab, pak mentua Nabi. Tuan-tuan tengok macam mana akrabnya Nabi dengan pak mentua dia. Kan itu soalan dia tu. Nabi SAW, tuan-tuan pun pernah dengar dalam peristiwa hijrah, bagaimana Nabi SAW ketika mana dalam perjalanan tu, duduk dalam gua, tuan-tuan sekalian, Nabi meletakkan kepala dia di atas paha pak mentua dia, Sayyidina Abu Bakar. Tuan-tuan yang kata suami misali sangat, pernah tak kepala atas paha pak mentua, tuan-tuan sekalian? Tak dia tenyeh dengan siku ke tak? Dia kata hang jadi gila apa ni? Dia buh tu kat kita. Dah semalam dengar ceramah ustaz tu, ni sajalah letak dia kata. Buah siku hang mau. Dia tanya begitu. Tak pernah pun dia kata. Tuan nampak tak? Tetapi tuan-tuan, kita tak boleh menafikan ada orang yang dia dengan pak mentua dia cukup-cukup akrab. Boleh duk berkawan sekali, boleh duk pergi masjid sekali, mengai sekali pun boleh. Tapi kita mungkinlah ada segelintir kita yang susah untuk nak dapat. Tengok pak mentua main serabut lah kita ni. Dan ada kerja biasa dah sekalian. Baik, maknanya kalau orang yang macam ni, dia tidak mengerti yang disebut sebagai istilah kepada perkahwinan.